Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zainuddin yang telah membacakan doa. Yang saya hormati Tuan PPD, timbalan-timbalan PPD Mersing, pegawai-pegawai dan AKP yang saya kasihi. InsyaAllah, pada hari ini saya akan kongsikan sedikit catatan ilmu yang saya dapat pada hari Jumaat yang lepas berkenaan 7 ciri minda yang merdeka. Bersesuaian dengan sempena kemerdekaan kita pada hari Selasa ini yang ke-64. Okay. Ciri 7 ciri minda yang merdeka. Okey, kita lihat yang pertama ialah minda yang positif. Okay, minda yang positif ini ialah minda yang sentiasa memikirkan atau untuk melaksanakan perkara-perkara yang baik-baik sahaja, ya. Bukan diselitkan dengan perkara-perkara yang negatif, ya. Contohnya kita lihat sekarang lah, kita dah melalui PKP yang ke-3.0. Jadi bila kita letakkan minda yang negatif, bermakna kita akan menjadikan diri kita ini di kelompok yang orang kata ada yang stres, ada yang rasa mendapat tekanan lah. Ya, mendapat tekanan diri, mendapat tekanan daripada persekitaran pada diri sendiri, ya. Itu yang pertama. Maknanya kita pasakkan pada diri kita, minda kita, biar minda kita bersikap yang positif. Okey, seterusnya yang kedua ialah minda yang bergerak ke 10 langkah ke. Maksud minda yang bergerak ke 10 langkah yang ke hadapan ialah kita membuat sesuatu itu dengan perancangan. Kita ada plan kita. Kita kat PPD lah. Kita ada PDCA kita. Jadi bila kita membuat perancangan, kita ada plan, bermakna kerja kita itu akan tersusun. Jadi minda kita akan sentiasa, ya, sentiasa nak lebih ke hadapan, ya. Itulah yang sepatutnya kita pasakkan dalam fikiran kita. Seterusnya, minda yang multitasking. Sebab kita ni semuanya asal daripada guru. Guru ni adalah serba boleh. Ya, apa-apa yang orang bagi pun insya-Allah kita akan boleh laksanakan dengan yang terbaik, ya. Kalau kita lihat masa kita di sekolah, macam-macam perkara kita buat. Macam contohnya saya pendidikan Islam, saya boleh juga mengajar pendidikan jasmani. Saya boleh juga mengajar muzik, ya. Itu juga dengan rakan-rakan, ya. Maknanya kita menjadi orang yang serba boleh. Bila kita di PPD, maknanya kita tak terhad kepada perjawatan kita sahaja. Maknanya fokus kepada kita punya bidang kita sahaja. Serba boleh, kita boleh bantu, rakan-rakan kita yang lain. Okey, yang keempat, minda strategi yang terancang. Minda strategi terancang ni maknanya setiap perkara yang kita buat, kita mesti mulakan dengan musyawarah. Ya, kita mesti ada musyawarah, ada mesyuarat. Contohnya pada hari ini, maknanya bukan kita buat keputusan seorang. Ya, macam zaman Nabi, kita lihat pada zaman Nabi, sebab tu adanya perjanjian Hudaibiyah, ya, perjanjian yang Nabi antara orang kafir Quraisy dengan orang musyrikin. Sebab kita duduk dalam masyarakat. Bila kita duduk dalam masyarakat, bermakna kita ada musyawarah, ada perbincangan. Jadi daripada situ kita setkan minda kita mesti ada strategi dan kita ada plan untuk melaksanakan sesuatu. Bukannya kita, orang kata kita buat ni tangkap muat.
Kita rancang satu persatu, ya. Dalam hadis Nabi dah disebut, dalam Al-Quran dah disebut. Kalau kita lihat, contohnya lah kita lihat kalau hadis Nabi, setiap perkara tu innamal a'malu binniat, mesti ada niat. Macam tu juga dengan pelaksanaan yang kita nak buat sesuatu kerja, mesti dirancang. Minda kita mesti merancang. Okey. Seterusnya, seperti mana tadi, kita sentiasa proses pembelajaran yang baru. Ya, sebab kita akan bertemu dengan sesuatu perkara yang baru. Okey, kita lihat yang kelima. Yang kelima ialah minda yang boleh menyelesaikan masalah. Maknanya minda yang boleh menyelesaikan masalah ialah kita ni nak jadikan diri kita ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Sebab itu, bila kita nak selesaikan satu masalah, bermakna kita akan cari apa sebabnya. Betul tak? Jadi, contohnya dalam kehidupan kita, bila adanya masalah, jadi kita akan mencari jalan penyesalan itu adalah yang terbaik. Ya, maknanya, contohnya pada hari ini, mungkin hari ini kita buat macam ni, hari esok kita akan buat lebih baik. Ya, kita boleh selesaikan sesuatu masalah dengan yang terbaik lah. Kalau kita lihat tadi, yang pertama tadi minda positif, kita lihat tadi minda multitasking, sebenarnya dia ada kaitan. Dia ada kaitan 7 ciri minda yang merdeka ni. Ya, dia tak, orang kata bila kita lihat, dia ada kaitan dengan minda positif. Bila minda yang boleh menyelesaikan masalah, dia ada kaitan dengan minda yang yang multitasking. Okay, seterusnya yang keenam, minda yang tidak ada alasan. Kita sebagai manusia, yang saya sendirilah, kita akan memberi alasan. Cuba kita setkan pada minda kita, jangan ada alasan. Sebab satu, kita bagi alasan lain akan datang. Maknanya bila ada sahaja alasan yang kita beri, kita akan terima juga alasan. Maknanya ibaratnya macam ni lah. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita akan dapat yang baik. Kalau kita buat sesuatu yang buruk, dia akan dapat yang buruk. Itu juga dengan minda kita. Bila kita buat sesuatu, maksudnya minda kita ni tak nak bagi alasan. Bila dapat kerja, kita buat, insya-Allah kita mampu buat yang terbaik. Sebab tu bila kita lihat tadi yang keempat, maknanya kita lihat balik yang keempat, yang kelima tadi, dia ada kaitan. Minda yang tidak ada alasan, dia ada kaitan balik yang nombor 5 tadi. Okey, yang terakhir, minda lebihkan kerja. Macam kita lah, kita kerja hari ini, kita dibayar gaji. Jadi, gaji kita ni, yang kita dapat ni, apa dia punya, apa kita dapat duit tu, setimpal tak dengan apa yang kita berikan. Maksudnya, buatlah kerja yang terbaik. Ibaratnya macam, maksudnya macam ni, minda yang lebihkan kerja ni, maknanya untuk kita berjaya, kita kena lebihkan kerja kita. Ya, kita nak dapat sampai ke tahap ini, maksudnya kita, contohlah macam saya nak sampai ke tahap saya pada hari ini, saya akan lebihkan kerja, lebihkan usaha, bermakna saya akan sentiasa menuntut ilmu, saya akan perbaiki setiap perkara, saya akan tambah baik apa juga kekurangan. Maknanya kita sentiasa lebihkan kerja kita. Maknanya kalau kita mahu berjaya, ibaratnya kalau kita nak berjaya, kita jangan berkira. Ya, sebab tu orang kata jangan berkira kerja, jangan berkira kerja. Bila kita berkira kerja, bermakna nanti orang akan berkira kerja dengan kita. Ya, sebab tu setiap apa yang kita lakukan, pertama sekali serahkan dulu diri kita kepada Allah, dan kita buka minda kita kepada yang positif. Tadi dikatakan lah, minda yang positif tadi dia terus kaitkan dengan ketujuh-tujuh ciri minda ini. Saya rasa itu saja. InsyaAllah ini pun kiranya saya kongsikan lah. Ini bukan daripada saya, daripada Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif bin Muhammad Kasim.
Inilah yang saya dapat, saya kongsi kepada rakan-rakan ke, kita dapat sedikit ilmu lah, walaupun tak banyak, tapi kita letakkan dalam diri kita, kita binalah minda kita ni ke arah yang lebih baik sempena dengan hari kemerdekaan. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.